Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Anda bersama dengan saya Syamsul Debat. Seperti biasa, kali ini kita bersiaran secara langsung untuk kuliah Maghrib yang mana dibawakan khas oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini pada siapa yang ada apa-apa persoalan yang nak ditanya, nak ditimbulkan, bolehlah tanya saya malam ni, insya-Allah. Mana yang boleh saya jawab, saya jawab. Mana tak tu kita postpone dulu tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. InsyaAllah, jadi boleh kemukakan apa-apa juga kemusykilan yang bagi menjayakan kuliah maghrib biar dia meriah malam ni. Tengok ramai-ramai. Alhamdulillah. Setakat kita bermula ni dah 90 orang yang tengok. Okey. Terima kasih. Nadia, Ninda Anis, Abdul Haris Iman. Masuk. Kan? Cira Afikah. Syamsiah Osman, Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ini tajuk yang telah kita pilih adalah mengapa kita perlu bersyukur. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut tentang fakta syukur ini sebenarnya, kita lihat itulah sebenarnya jawapan untuk orang yang ingin bahagia di dalam hidup ini. Orang yang nak bahagia, dia kena syukur. Syukur banyak-banyak. Firman Allah SWT di dalam surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semua orang dah biasa dongar dah. Dah biasa dongar ayat ni. Kan? Kalau kamu bersyukur, aku akan lipat gandakan. Tapi kalau kamu kufur, azabku amatlah pedih. Apa pasal macam tu kan? Apa pasal? Kan kalau kita yang kita faham, kalau kau tolong aku bagi, kau tak tolong aku tak bagi. Macam tu kita faham kan? Tapi ni dalam bab syukur ini, Allah Ta'ala janjikan akan melipat kali gandakan nikmat untuk kita seandainya kita syukur. Tapi kalau kita kufur, azab Allah amatlah pedih. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka persoalan hari ini mengapa kita perlu bersyukur. Tapi sebelum kita pergi kepada menjawab mengapa perlu bersyukur, kita lihat bagaimanakah syukur yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali. Syukur tidak sekadar kita menggosok dada kita cakap alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Tak cukup. Itu sebahagian juga boleh syukur. Ada ampek kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama tu macam tadilah kita sebut. Syukur, alhamdulillah. Saya gemar memetik kisah bagaimana satu ketika Nabi Muhammad SAW lapar. Dia kata mana pula nak cari makan ni kan. Nabi pun keluar jalan tahu serempak kan. Sayyidina Abu Bakar. Kau kenapa Abu Bakar? Ini terjemahan lah ya. Tak macam tu pun ada ya. Tapi kemudian Sayyidina Abu Bakar pun kata, ya Rasulullah, aku pun lapar. Marilah sama-sama lah kita cari makanan. Terus rompak lah dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, kau kenapa Umar? Aku lapar lah. Sama lah kami ni pun lapar. Mari kita sama-sama cari makan. Maka berjalanlah ketiga-tiga pemimpin hebat ini jalan-jalan cari makan. Sampailah ke rumah seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Assalamualaikum. Bagi salam ke rumah adalah. Dia pun keluar. Pula gerangan ni tiga-tiga pemimpin hebat ni datang ke rumah aku. Baru tak terkejut. Macam mana Abu Ayyub nampak Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ada sekali. Macam mana cerita ni? Pahala. Maka Nabi pun jawab, wahai Abu Ayyub, kami ni lapar, ada tak makanan kat rumah kamu? Maka jawab Abu Ayyub, ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nabi pun jawab apa? Alhamdulillah. Nabi pun ambil buah tamar tu, bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan dan Nabi minum. Contoh. Bila dah minum, Nabi jawab apa? Alhamdulillah. Dan Nabi sambung dengan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita bahasa baca ayat kan. Mana dia kata setiap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut. Jadi itu sebab yang pertama Imam Al-Ghazali kata mesti kita sebut alhamdulillah, syukur hari ni dapat kita join kuliah maghrib. Kan, alhamdulillah dapat kita join kuliah dengan Syamsul Debat. Alhamdulillah dapat jumpa Syamsul Debat. Alhamdulillah dapat hari ni dapat rezak peksa anak cemerlang. Alhamdulillah hari ni walaupun PKP, alhamdulillah aku masih berada dengan keluarga aku di rumah. Alhamdulillah walaupun PKP, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan aku ni sihat untuk cari apa kata? Cari kekuatan untuk terus menjaga keluarga aku. Macam tu. Alhamdulillah, keluarga aku masih lagi bebas daripada rantaian COVID-19 ni. Tu sebab kita kena ajak semua. Hari ni tuan-tuan dan sekalian, kes yang terbaru 124 lebih. 1240 lebih. Ya Allah Akbar. Tinggi tuan-tuan dan sekalian. Di Sabah saja menyumbang sebanyak 800 lebih ke 900 lebih. Jadi
Kita hari ni kena ingat kita, jaga keluarga kita, jaga masyarakat kita, kita mampu mengubahnya. Jaga perangai, jaga SOP, jaga jarak kita. Okey? Baiklah, sambung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan hati. Hati kita memperakui siapa yang memberi nikmat. Hati kita tahu siapa yang bagi nikmat kat kita ni. Allah yang bagi, kan? Kemudian yang ketiganya pula adalah tindak tanduk perangai kita menggambarkan bagaimanakah kita ini bersyukur. Ya, tu yang ketiga. Makna kata tu sebabnya Allah Taala janjikan azab tu sebab kita kata kita syukur tapi kita tak ibadah macam mana? Allah bagi rezeki kat kita tapi kita tak tunduk kat Allah, kita tak ibadah macam mana? Dan begitu juga yang keempat. Yang keempatnya adalah memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jadi itu juga adalah ciri-ciri syukur, iaitu kita memelihara nikmat supaya nikmat itu tidak dirosakkan dan begitu saja. Jadi jagalah elok-elok ruang dan peluang yang Allah Taala dah berikan kepada kita. Bersyukurlah dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Jadi timbullah persoalan mengapa kita perlu bersyukur. Syukur lebih daripada sekadar ucapan berterima kasih kepada Allah SWT di atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita. Dia lebih daripada itu. Kan? Itu sebabnya Yayasan Budi Ihsan Malaysia, salah satu tanda syukur dengan nikmat yang ada, digambarkan menjadi, orang kata, menjadi penggerak kepada sumbangan-sumbangan kepada golongan asnaf, pada orang susah, dengan tujuan untuk membantu. Kan? Orang kata, berkongsi kegembiraan dengan yang lain. Jadi, bila kita tengok tu, mungkin dengan cara itu, kita dapat menggerakkan semua orang juga berusaha untuk sama-sama menyumbang, membantu mereka yang memerlukan. Lihatlah di sekeliling kita. Dan kadang-kadang kita boleh makan dengan mewah, berjalan ke sana kemari, membeli bola, macam-macam benda yang kita beli, macam-macam yang kita nak beli, macam-macam kita nak ada dekat rumah kita. Tapi dalam masa yang sama, kita terlupa ada orang yang susah, yang memerlukan bantuan. Dan kadang-kadang barang-barang yang ada di rumah kita bukan lagi bersifat keperluan, tapi lebih bersifat bermewah-mewahan. Dan ada kalanya sampai satu tahap, dia membawa kepada pembaziran. Itu yang perlu kita elakkan. Jadi itu yang Yayasan Budi Ihsan Malaysia buat macam-macam program. Bantu asnaf, bantu yang mana baru-baru ni pun kita tengok ketika, bukan hanya di Malaysia, baru-baru ni ada pula korban 1001 asnaf yang kita bantu korban di Afrika, kan? Begitu juga kita bantu golongan-golongan memerlukan di Malaysia pun kita bagi sumbangan. So Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni mempelopori jugalah usaha-usaha untuk menyampaikan sumbangan dan membantu mereka yang memerlukan. Dan insya-Allah ada lagi beberapa program yang kita akan laksanakan, termasuk juga Yayasan Budi Ihsan Malaysia berusaha untuk bantu. Tidak lama lagi anda semua boleh saksikan, kita akan kongsikan nanti juga bagaimana Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk membantu rumah-rumah orang miskin yang memerlukan bantuan, kita buat penambahbaikan, pemulihan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sambung. Jadi syukur lebih sekadar ucapan terima kasih kepada Allah SWT di atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita. Syukur merupakan cerminan keluhuran jiwa seorang mukmin. Mana kalau jiwa kita luhur, jiwa kita ikhlas, maka kita akan memberikan sumbangan kepada orang lain, bantu orang lain. Dan begitu juga bersyukur ini juga merupakan gambaran bagaimanakah kita ini mempunyai jiwa yang luhur, jiwa yang bersih. Hidup akan lebih bahagia dan indah jika kita dapat menikmati apa yang dimiliki. Nampak Jika kita hidup, kita akan jadi indah, jadi special, jadi seronok sangat kalau kita dapat menikmati apa yang kita miliki. Apa maksud menikmati apa kita miliki? Rahsia kenikmatan ini bukan terletak kepada nikmat itu, tetapi terletak kepada syukurnya kita kepada nikmat itu. Saya ulang balik. Kebahagiaan yang mana bahagia dan indah itu adalah dengan kita menikmati apa yang kita miliki. Dan kenikmatan yang sebenar bukan terletak pada nikmat itu, tapi terletak kepada syukurnya kita kepada nikmat kita. Ya? Rasulullah SAW bersabda, lihatlah orang yang di bawah kalian dan janganlah melihat orang yang berada di atas kalian. Kerana yang demikian itu lebih layak bagi kalian untuk tidak memandang rendah nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Makna, jangan kita tengok orang yang lebih tinggi, mana orang lebih senang daripada kita. Kita kadang, bila tengok orang lebih susah, orang lebih senang ni, kita lah susah hati. Alamak, macam mana rumah dia lagi besar?
Kenapa kereta dia lagi besar? Kenapa duit dia lagi banyak? Kenapa pangkat dia lagi tinggi? Kenapa dia ada segala-galanya? Kenapa dia ada macam-macam kemewahan? Kenapa aku tak ada? Nampak tu susah kan? Jadi cuba pandang orang yang lebih bawah daripada kita. Nabi ajar, tengok orang yang lebih susah daripada kita. Kerana dengan melihat orang lebih susah demikian itulah kita akan bersyukur sebenarnya. Bila tengok orang susah, ya Allah, kenapa dia macam tu? Aku taklah sampai macam tu. Ya Allah, kenapalah susahnya hidup dia tu? Mana aku tidak-tidaknya aku masih okey lagi. Dia sampai macam tu, ya Allah, kesiannya dia. Ya Allah, aku tak naklah jadi macam tu. Ya Allah, aku syukur dengan nikmat yang kau berikan, ya Allah. Nampak Imam kata, belajar melihat melihat orang yang lebih susah daripada kita. Itu sebabnya bahagia ni sebab pertama, kita terlupa. Kita sibuk melihat apa yang orang ada sampai terlupa dengan apa yang kita ada. Kedua, sibuk melihat kelebihan orang lain sampai terlupa melihat ada orang lagi susah daripada kita. Dan ketiga, kita terlupa untuk menyatakan, kita selalu menyatakan apa yang kita ada pada hari ini adalah hasil usaha kita sendiri, tapi sebenarnya kita terlupa apa yang kita ada hari ini adalah dengan izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, kita takkan ada apa pun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Jikalau kita merasa diri kita ni susah, ada lagi orang yang lebih susah daripada kita. Jangan pernah kita merasa penat untuk mengucapkan syukur, mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi, ada kalanya nikmat ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia bukan hanya datang dalam bentuk kesenangan. Dia boleh jadi dalam kesenangan, dia boleh juga datang dalam bentuk kesusahan. Itulah lumrah kehidupan. Sebab apa? Nikmat tu bila dia datang dalam bentuk kesusahan, barulah kita sedar. Oh, dulu rupanya keadaan ini. Tetapi bila dia susah, dia tengok, lah, ada orang lagi susah pada aku rupanya. Kiranya aku ni tak susah sangat lagi ni, kira okey lagi ni. Ada orang lagi teruk lagi. Kan? Itulah lumrah kehidupan. Sabarlah menghadapi setiap ujian dengan penuh keimanan kepada Allah SWT. InsyaAllah kita akan berjaya di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Dengan apa? Dengan syukur. Dengan syukurlah kita akan berbahagia. Bersyukur merupakan satu perkataan yang paling besar. Bersyukur merupakan kata yang paling susah untuk kita lafazkan, terutama apabila kita berada dalam keadaan masalah dan juga kesempitan. Contohnya kita tengah susah kan, kita hilang duit, kita kau banyak kau syukurlah. Kau hilang duit tak apa, jangan kau mati. Contohlah kan, ada orang rompak dia rantap beg kita, habis duit. Paling tidak dia ambil duit aja, tapi kau tak ada apa-apa, syukurlah. Kau cakap senanglah, duit tu semua ada dalam tu. Tak, nampak tak kan? Susah. Tetapi sebenarnya itulah dia. Maka kita hendaklah bersyukur juga, walau macam mana kita rasa susah sekalipun. Tapi itulah dia hakikatnya, memang susah nak lafazkan syukur kerana kita dilanda masalah. Tapi kalau tengah happy, senang sangat. Syukur, alhamdulillah, dapat ini. Kita dapat kegembiraan, kita senang nak sebut. Tapi bila kita susah, kita sukar untuk melaksanakan dan untuk melafazkannya. Syukur secara harfiah berasal daripada kata dalam bahasa Arab, syakara, yang bererti berterima kasih. Dan bersyukur dalam bahasa Malaysia lebih banyak diartikan sebagai rasa terima kasih secara vertikal, iaitu menegak, yakni antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada cerita syukur ni dengan sesama manusia, tak ada. Itu hanya antara kita dengan Allah. Kan? Itulah dia syukur. Seringkali kita mendengar kewajipan untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan, baik susah maupun senang. Tetapi sebenarnya, mengapakah kita perlu bersyukur? Dengan ini saya kongsikan keadaan-keadaan kenapakah kita perlu bersyukur. Kenapa kita perlu mensyukuri nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Yang pertama, nikmat Allah yang tidak terhingga. Itu yang pertama. Nikmat Allah yang tidak terhingga. Kenapa manusia semuanya dimestikan untuk bersyukur, diwajibkan untuk bersyukur? Alasan yang paling utama adalah kerana nikmat Allah yang diberikan tidak boleh dihitung jumlahnya dan tak pernah putus masa je. Ada tak? Kau dah habis dah, kau setakat hari ni je, kau takkan dapat nikmat lagi. Tak pernah putus. Malahan Allah sentiasa memberikan dan nilainya sangat besar, tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Kan? Yang mana nikmat yang diberikan oleh Allah bukan hanya dalam bentuk material seperti wang dan kekayaan yang melimpah ruah. Tak semestinya. Tetapi sebaliknya, nikmat yang diberikan oleh Allah termasuklah juga nikmat hidup. Nikmat memiliki tubuh badan yang sempurna, tidak cacat. Diberikan sihat fizikal dan mental. Adalah nikmat yang tidak boleh kita elakkan. Cuba kita bayangkan, ketika kita dilanda sakit, bagaimanakah rasanya? Tentu kita akan merasa lemah dan sukar untuk bergerak,
sukar untuk beraktiviti, sukar untuk melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Kerana itulah sihat ini begitu berharga, tidak dapat dinilaikan dengan wang ringgit. Sebab selalu saya cakap, yang muda dengan sihat mencari duit, tetapi yang tua dengan duit mencari sihat. Fikir-fikirkan kata-kata saya tu. Maka betapa indahnya ayat Al-Quran pada surah Ar-Rahman yang artinya فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, yang bermaksud nikmat Allah yang mana lagi hendak kamu dustakan. Banyak betul nikmat Allah bagi ke kita. Allah bagi kita macam-macam. Allah bagi sihat, Allah bagi rumah, Allah bagi orang rumah, Allah bagi kita kerja, Allah bagi kita gaji, Allah bagi kita kesihatan, boleh berjalan ke sana kemari. Allah bagi kita nikmat masih lagi boleh bernafas di atas muka bumi. Ya Allah, kita ada kat Malaysia berbanding orang lain kat luar negara yang mungkin lagi susah, lagi huru-hara daripada kita. Nampak Jadi, mana kata kita kena bersyukur dengan nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Kan? Seperti kekuatan senyum saat kita terluka. Wah, tu kan? Itulah dia. Sesungguhnya Allah bagi kita macam-macam nikmat. Macam-macam nikmat. Dan kita perlu mensyukurinya. Mesti mensyukurinya. Kerana sesungguhnya nikmat Allah tidak terhingga banyaknya. Malam tadi cuba tengok. Berapa ramai yang terlalap, tertidur tanpa sempat minta panjang umur. Tapi Allah tetap bagi kita umur panjang. Betul tak? Pagi tadi hidup lagi. Tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi kecewa. Kenapa lah aku hidup lagi? Tak ada kan? Jadi teruskan bersyukur kepada Allah SWT. Selalulah kita melafazkan Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kan? Kalau orang yang apa? Kalau yang zikir panjang penuh, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Contohlah. Jadi mana kata? Amalkan. Sebut Alhamdulillah. Yang kedua, mengapa kita perlu bersyukur, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah adanya kelapangan di sebalik rasa syukur. Tenang jiwa, lapang dada dengan syukur. Pernah tak kita merasa sangat sedih? Pernah tak kita rasa putus asa kerana banyak perkara yang kita impikan tidak menjadi kenyataan? Tentu pernah. Saat teruji seperti inilah, bersyukur adalah cara yang paling dianjurkan oleh Islam. Walaupun kita ini diuji dengan pelbagai perkara. Senyum macam saya sebut tadi. Senyum di saat kita terluka. Dan senyum di saat kita diuji. Kerana bersyukur akan menyebabkan hati kita lebih tenang, lebih lapang dan lebih kuat di dalam menjalani hari-hari yang mendatang. Itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kena ingat. Cubalah kita selalu mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kenapa? Untuk mensyukuri apapun yang masih kita miliki. Lihatlah masalah kita dari sudut pandang kacamata yang positif untuk membolehkan kita mendapatkan apa yang boleh kita syukuri. Resapi dan renungkan yang mana kita akan merasakan adanya kelegaan, adanya ketenangan yang tersendiri bahkan ketika kita sedang merasa sedih. InsyaAllah bila kita lapang dada, InsyaAllah kita rasa tenang. Dan bila kita rasa tenang, lebih mudahlah kita untuk melafazkan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Susah, senang, semuanya berlaku dengan izin Allah. Apapun, jangan kita lupa untuk memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Yang ketiga, kenapa kita kena bersyukur, tuan-tuan sekalian? Yang ketiganya, janji Allah tentang orang-orang yang bersyukur. Seperti mana ayat yang telah saya bacakan di awal tadi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Kan? Kalau kamu bersyukur, maka akan ku tambah nikmatmu. Dan barang siapa yang mengingkarinya, yakni tidak bersyukur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ingat Allah bagi azab kat kita. Sebab syukur, jagalah elok. Maka salah satu cara untuk bersyukur, salah satu caranya adalah dengan bersedekah atau berkongsi apa yang sudah kita miliki dengan orang lain yang memerlukan, seperti bersedekah harta mahupun ilmu. Contoh malam ni kan saya ceramahkan sedekah ilmu untuk semua, mudah-mudahan kita kongsi-kongsi tuan-tuan sekalian kan. Kerana sesungguhnya berkongsi, bersedekah tidak akan membuatkan seseorang itu kekurangan. Tapi sebaliknya, dengan bersedekah, segala nikmat justru akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin. Jangan kita rasa ragu-ragu. Ya kau, tak tidak. InsyaAllah. Kita kena kuat semangat. Kan? Yakin dengan janji Allah. Tuan-tuan kalau tak percaya, makna tuan-tuan tak percaya Quran. Kalau tuan-tuan tak percaya Quran, makna samalah seperti tuan-tuan tak percaya dengan Allah Ta'ala. Mengaku beriman, tapi rukun iman pun kita tak percaya. Macam mana? Jadi makna kata, kuatkan semangat, yakinlah yang Allah akan memberikan ganjaran pada setiap yang kita lakukan. Malahan Allah lipat gandakan dengan tingkat kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, yang keempat. Yang keempat, terhindar dari keserakahan. Yakni maknanya lari jauh daripada perasaan tamak. Alasan yang lain mengapa kita perlu bersyukur adalah kerana manusia tidak akan pernah berhenti untuk berharap dan bermimpi. Kerana itulah, untuk menjaga agar kita tidak menjadi orang yang serakah, yang tamak, maka syukur akan menjadikan orang, kerana syukur ini akan menjadikan orang itu jadi seorang yang menjaga, menyayangi dan mencintai apa yang sudah dimiliki. Itu penting tu. Penting syukur. Kan? Jadi tak adalah tamak. Bila dia dah syukur, tak ada tamak, tak ada nak dongki. Tak ada nak sombong-sombong dengan orang, tak ada nak belagak-belagak. Tapi dia akan buat yang terbaik untuk memastikan dirinya bersyukur kepada Allah. Termasuklah sedekah. Termasuklah dia buat apa-apa juga yang baik. Kerana bila orang sedekah, maknanya dia tak kedekut lah. Dia tak adalah rasa tamak, tak adalah rasa serakah dengan kata itu kan. Jadi dia berkongsi-kongsi kegembiraan dengan yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, contohnya lah, ketika orang-orang di sekeliling kita berlumba menjadi yang terkini dengan selalu berganti-ganti gadget yang terbaru. Dia tukar-tukar handphone, tukar-tukar kereta, tukar-tukar macam-macam, tukar langsir, tukar-tukar rumah pun ada. Kan? Sedangkan kita belum memiliki rezeki untuk buat seperti itu, maka apa yang harus kita lakukan? Adakah kita nak ikut dia? Daripada kita poning kepala memikirkan macam mana aku nak buat macam dia kejap-kejap tukar handphone, nak buat macam dia nak cari duit banyak-banyak, lebih baik kita orang kata cari cara yang mana boleh menimbulkan rasa hati kita ni bersyukur. Daripada kita iri hati dengki, tuan-tuan dan sekalian, bila kita nak buat macam dia, mula dah dengki, macam mana dia macam tu, macam mana tak patut dia macam tu kan. Dia akan datangkan rasa iri hati, rasa dengki, dan rasa mula nak menjatuhkan. Maka lebih baik kita mensyukuri apa yang sudah kita miliki, menjaga apa yang ada, kerana masih boleh memenuhi keperluan komunikasi. Dia ada handphone, dia tukar handphone, tapi handphone yang kita ada masih lagi boleh digunakan, baik lagi, boleh WhatsApp, okey je, boleh guna internet, okey je. Apa keperluannya? Tak ada keperluan. Jadi itu sebabnya kita kena belajar. Kita masih lagi boleh berkomunikasi dengan orang lain, tak ada masalah pun. Jadi itu sebabnya belajar menghargai apa yang kita ada. InsyaAllah kita akan menjadi generasi yang lebih bersyukur. Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, kita berpindah pula pada aspek seterusnya. Bersyukur akan menyebabkan hidup kita bahagia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kunci hidup bahagia inilah dia. Itu saya sebut, bila syukur, itulah kunci bahagia. Sebab dengan syukur kita rasa tenang, dengan syukur kita rasa lapang. Sesungguhnya itulah kekayaan yang sebenar. Itu sebab orang tua dulu, walaupun susah macam mana pun dia syukur. Sebab apa? Dia ada segala-galanya. Dia ada anak, dia ada rumah walaupun buruk. Dia ada basikal, tak apalah, boleh ke sana kemari. Fungsinya sama, untuk membawa kita daripada satu tempat ke tempat yang lain. Okey je. Cukup makan, boleh makan ramai-ramai dengan anak. Anak semua dapat makan, dapat tidur dengan tenang. Jadi makna kata, mensyukuri nikmat itu lebih besar maknanya
daripada kita tamak, sibuk jatuh menjatuhkan kerana di atas masalah ketidakcukupan kita. Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan miskin. Salah tuan-tuan dan sekalian. Allah tak uji kaya dengan miskin, tapi Allah uji kaya dengan kecukupan. Bila kita merasa cukup dengan apa yang kita ada, insya-Allah kita tak akan komplain, kita tak akan mengungut, malahan kita mula belajar untuk mensyukuri dan menerima apa yang kita ada. Malahan apa yang kita ada kita akan pelihara dengan baik sebagai tanda syukur dan kita tidak akan rosakkan dia. Mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah akan membuatkan hidup kita terhindar daripada perasaan iri hati, terhindar daripada perasaan riak, sombong, takabur, dan sifat-sifat buruk yang lain. Kita tidak perlu pening dan gusar dengan persaingan kekayaan orang lain kerana kita selalu boleh bersyukur. Kita juga tidak perlu dirundung keputusasaan jika banyak perkara yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan, kerana bersyukur membuatkan kita lebih lapang dan tenteram. Dan dengan cara begitu, hidup akan lebih tenang dan juga bahagia. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sebelum saya membuat kesimpulan tentang tajuk kita pada hari ini, mari kita semak apakah soalan-soalan yang ada pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey? Nat Nadia, terima kasih banyak. Okey, sekejap kita tengok apa yang ada hari ni. Ada tak soalan-soalan lagi? Azril Hisham, Azril Syahim, Umi Madihah, terima kasih kerana menyaksikan program malam ini. Zakiyah Ismail, Waalaikumsalam warahmatullahi kepada yang memberi salam. Bagi ingin menderma, tu makluman daripada Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Kepada siapa ingin menyumbang kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang banyak melakukan kerja-kerja kebajikan dan membantu golongan asnaf dan golongan yang memerlukan, bolehlah melayari ybim.org.my/derma. Okay. Puan Nur Hayati binti Zulkafli, terima kasih kerana menyaksikan live pada malam ini. Dengan syukur kita akan tenang. Memang betul Puan Nur Hayati, tepat sekali. Akil, Muhammad Akil, sini okey je, makna lain clear Rohaizat Ramli, alhamdulillah, syukur. Rosmawati, Suima, alhamdulillah. Zai Ahmad dan share, terima kasih. Share dengan kawan-kawan kita. Seronok. Sekarang yang tengah tengok live 551 orang. Ajak kawan-kawan, ramai lagi tengok live. Rina Fi, alhamdulillah. Umi Madiha, alhamdulillah dah okey. Betul? Itulah dia seruan daripada Yayasan Budi Ihsan Malaysia dan saya sendiri pada malam ni nak beritahu semua, sama-samalah kita bantu membela nasib asnaf-asnaf tercicir di seluruh Malaysia menerusi dengan cara apa? Layari website tu, tengok ybim.org.my/derma. Tengku Rahidah is watching. Terima kasih Tengku Yang Mulia Tengku Rahidah, terima kasih banyak. Fairuz bintu Muhammad Sabri, lama tak bertogo ni Jangan mungut bila tiba kesusahan dan sakit, sebaliknya bersyukur kerana itu tandanya Allah sayangkan kita dan nak tengok tahap kesabaran dan keimanan dalam diri kita. Memang betul, tepat sekali Fairuz, yang mana Allah memberikan ujian dan dugaan untuk mendewasakan kita. Semua orang ditimpa ujian, tetapi cara menerima ujian itu, cara menghadapi ujian itu tentunya berbeza-beza antara satu dengan yang lain. Rosa Ita Yap Acap, terima kasih banyak. Hamimi Daud, kaya dengan kecukupan. Betul, syukur. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Sebab tu Nabi sebut apa? Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Macam itulah manusia. Tetapi Nabi ajar kita macam mana cara nak cukup. Nabi kata, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Natrah Ayub, Oni Yus, terima kasih banyak. Oni Yus, Assalamualaikum buat semua. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat mendengar bersama Taman Syurga Maya. Sama-sama, alhamdulillah, insya-Allah kita akan terus bersiaran secara langsung secara online. Anak pula pada PKP ni, saya faham ramai sahabat-sahabat kita di Lembah Kelang, khususnya di Sabah, di Sarawak, di Putrajaya, di Kuala Lumpur dan juga di Selangor yang ada masalah. Pada malam ini kita dapat bersama-sama. Terima kasih banyak. Surya Azamirul Fazli, Rahman Sonia Cik, bersyukur dengan apa yang kita ada, insya-Allah. Zainab Muhammad, Rose Cookies, terima kasih kerana menyaksikan pada malam ini. Syira Afika Ustaz, macam mana kita nak redha dengan pembagian seseorang yang kita sayang? Dalam hal ini kita kena ingat, bila matinya seorang anak Adam itu, maka itu tandanya Allah sayangkan dia. Allah jemput dia untuk pergi buat selama-lamanya. Dan kita yang masih hidup, kita kena ingat ini ketentuan ilahi. Sampai masanya kita juga akan mati. Tetapi cara kita meninggalkan dunia berbeza-beza. Namun demikian,
Kita boleh ambil masa kita untuk bersedekah, menyumbang dan niatkan untuk Allah yarham wa yarhamah. Bantu arwah ni dengan cara kita boleh memanjangkan sedekah untuknya. Kita juga boleh membina pusat-pusat pengajian. Ya, ada pusat pengajian yang mencari duit sumbangan untuk membina wakaf, untuk mewakafkan bangunan dan sebagainya. Kita sumbangkan. Niatkan untuk arwah. InsyaAllah, mudah-mudahan arwah ini akan mendapat manfaatnya walaupun dia telah lama meninggalkan kita. Kita kena redha dengan pemberian seseorang kerana ini adalah ketentuan ilahi. Seandainya kita tidak redha, samalah seperti kita mempersoalkan ketentuan yang telah Allah tentukan untuk seseorang itu. Jadi, kita kena ingat, Allah sayangkan dia. Doakan yang baik-baik. Mudah-mudahan dia diletakkan di kalangan orang-orang beriman dan bertakwa. Dan mudah-mudahan dimasukkan dalam syurga Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Taufiki Ahmad Mahmud, Zawi Osman, terima kasih. YBIM yang sekali lagi bagi yang ingin menderma, sila layari ybim.org.my/derma. Zia Aman, Sahrul Ijam, terima kasih banyak. Iskandar DA, Assalamualaikum. Puan Norma Muhammad Nur Mawar Syam, terima kasih banyak. Umi James Bahari, terima kasih banyak Ustaz perkongsian ilmu malam ini. Sama-sama, insyaAllah ada lagi perkongsian nanti. Jadi anda semua teruskan menyokong saya, Syamsul Bat. InsyaAllah kita akan cuba kembangkan dakwah ni, insyaAllah. Norman Roslan, Waalaikumsalam warahmatullahi. Taufik Hidayah, Zai Hisham Zarin, terima kasih banyak. Eva Salim, syukur alhamdulillah. Ujian buat kita semakin dekat dengan Allah, betul. Tetapi kalau ujian ini menyebabkan kita jauh dari Allah, maka gelap sungguh hati kita, tuan-tuan sekalian. Sepatutnya ujian-ujian yang datang ini mendekatkan kita lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fatih Ramli, Suhana Su, terima kasih banyak. Maria Bakar, bersyukur dengan apa yang ada, betul. Nur Hayati binti Zulkifli, sama-sama betul sangat Ustaz. Khalid Al-Walid Hashim, Lia Alia, terima kasih banyak. Rahman Sonia Cik, bersyukur mengelak kita daripada perasaan dengki dan iri hati. Ahmad Yusof, Fatih, terima kasih banyak. Azura Tasha, Waalaikumsalam warahmatullahi. Muhammad Hazri Jalil, Syida, malam ini sumbangkan tuan-tuan sekalian. Walaupun RM1, wa imma RM1, yang nak bagi 100 bagilah. Sumbangan dekat Yayasan Budi Ehsan Malaysia, kerana kita begitu giat sekarang ini nak bantu mereka yang susah dan memerlukan. Ya. Umi Madihah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, berselawat ke atas Nabi. Mudah-mudahan Allah dan malaikat akan menggandakan 10 kali pula mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Rudi di Soza, Ustaz, adakah pahala mendengar kuliah di handphone sama macam dengan kuliah di surau? Ada beza, tetapi wallahu alam, Allah Maha Kaya, Allah Maha Mengetahui. Keberkatannya lebih. Sebab apa? Kalau pergi dengar di surau dan masjid ni rumah Allah. Pergi ke rumah Allah, masuk saja dah ada pahala lain. Dan apabila kita duduk pula dalam keadaan berwuduk, lebih lagi besar pahalanya. Kita masuk pula, kita kalau di masjid kita boleh beriktikaf, lagi pahala tambah. Kita solat sunat, tambah lagi pahala. Kita duduk dalam keadaan berwuduk, tambah lagi pahala. Tentu sekali berbeza dengan kita berada di rumah. Bezanya adalah di rumah kita bukan berada di rumah Allah. Tetapi bila pergi ke masjid surau, kita pergi ke rumah Allah. Itu saja bezanya. Tetapi pahala tetap ada. Baik. Ustaz, soal ni, Comel Jaafar, Shalina Shalin, terima kasih banyak. Ifah Koni, Assalamualaikum Ustaz. Semangat malam dan share. Terima kasih Ifah. Teruskan, panjangkan perkongsian ini kepada yang lain. Nur Azhar Rahim, Asimawati Ismail, terima kasih banyak. Firdaus Zulali, sayang Ustaz, sabarlah dan tak ada benda lain kau kena cakap kan. Terima kasih banyak. Suhana Safar Tuzuzi Saiful, Muhammad Faiz, handsome lah Ustaz. Bondo handsome macam ni pakai macam ni fashion simple aja, tak ada nak handsome mana lah kan. Dia handsome. Kan? Dan terima kasih Muhammad Faiz. YBIM bagi yang ingin menderma sila layari ybim.org.my/derma. Pastikan kita sumbangkan ke akaun. Tekan dia dulu website tu, tengok apa sumbangan-sumbangan. Dalam website boleh tengok apa setakat ni Yayasan Budi Ehsan Malaysia dah buat. Jangan sia-siakan duit kita ke arah yang membazir dan sebagainya. Tapi kita bagi, mudah-mudahan dimanfaatkan untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Perjuangan YBM sentiasa untuk membantu golongan asnaf. Asimawati Ismail, alhamdulillah. Siti Zabidah dan Fadilah Adnan, terima kasih banyak. Apple XL Prof M. Ustaz, macam mana nak hubungi Ustaz? Senang saja. Hubungi saja talian yang tertera, insya-Allah. Anda semua boleh hubungi saya untuk mendapatkan terutamanya kebanyakan nak kontak ni biasalah. Biasanya nak panggil ceramah dan sebagainya. Sekarang ni tengoklah. Yang penting buat ceramah ikut SOP.
Lepas tu tolonglah yang kat luar tu janganlah sibuk nak salam. Saya tak nak salam. Kita nak jaga dulu ni. Jangan salam dulu. Tapi degil dia cakap, alah takkan tak boleh salam. Itu sebut salah tu kan. Tak payahlah salam Kita macam ni. Selamat datang. Assalamualaikum. Macam tu je buat kan. Okey je. Besok kau dah selesai, kita dah putus rantai COVID-19 ni kan. Berpoluk bagailah kau kan. Macam poluk Arab tu, tak ada salah dah. Ala Muhammad Apple XL Pro Fam. Terima kasih banyak. Abdul Kadis Pekan 300 kaki clear. Wah, Pekan 300 kaki clear. Terima kasih banyak. Julaiha Muhammad Dali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan semua, terima kasih. Puan Julaiha. Fatihah Muhammad Sofian Ulkay. Terima kasih. Anjang Biji. Lama tak dengar cerita Anjang. Sehat Anjang Anjang Biji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga dipermudahkan segala urusan. Normalis Maiken. Ella. Terima kasih banyak. Umi Madihah. Sama-sama Ustaz. Mimi Liana Darfina. Terima kasih banyak. Siti Hawa sambil masak dengan ceramah ni. Oh jaga. Masak lah apa tu? Kak Siti Hawa. Kau tolu kau. Kau masak lemak celapi kau. Ikan talapia 8 rasa. Selamat memasak. Sambil-sambil. Tengok. Lagi bosak pahala Kak Siti ni. Dia sambil masak untuk keluarga. Niat kerana Allah. Lepas tu dengar pula ceramah. Tambah lagi pahala. Tahniah Kak. Steady. Kan? Azliana Yana kekayaan dengan kecukupan. Alhamdulillah ya Allah. Syukur. Alhamdulillah. Aina Amirah yang sedang menonton. Terima kasih banyak. Syarifah Nur Jamilan. Wan Ahmad dan Syekh Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Cik Anis Halimah Syarif. Terima kasih atas sokongan. Sulaiman Man. Waalaikumsalam. Ustaz Miri Sarawak. Line clear. Alhamdulillah. Sulaiman. Cik Sulaiman. Terima kasih banyak. Nurizan Ahmad. Imalin Razlin. Terima kasih banyak. Nur Hayati binti Zulkafli. Ujian dan dugaan mendewasakan kita. Mahmud Suhaili. Northport clear. Northport saya pernah datang ceramah kat sana kan. Terima kasih banyak. Nurjana Dewi Pisang are watching. Terima kasih banyak. Dijemput semua penonton untuk follow Facebook page di facebook.com YBI Malaysia. Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Boleh tengok Facebook kat sana. Boleh tengok aktiviti-aktiviti. Boleh tengok nombor akaun. Macam mana kita nak menyumbang. Dan kepada siapa kita nak menyumbang. Kita juga boleh niatkan insyaAllah. La Alia Rahimah Tasrif. Terima kasih banyak. Ninda Anis. Jauhkan kita dari bersangka buruk terhadapmu ya Allah. Yang baik datang darimu dan yang tak baik datang dari diri sendiri. Betul, tepat sekali Ninda Anis. Terima kasih banyak. Syahrul Faizal Azwan, Salina Nur Sabila. Terima kasih banyak. Muhammad Safwan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah syukur. Bernafas lagi dapat kita dengan kuliah walaupun di telefon. Amin. Alhamdulillah. Polisia Ahmad Bob. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ruby Khu. Rembo Hakim. Terima kasih banyak. Azura Tasha. Setiap hari ke Ustaz live? Tak, ada hari-hari tertentu. InsyaAllah selepas selesai live ini, pukul 9.30 nanti ada satu lagi live. InsyaAllah. Masih banyak. Tak apa, kita selesaikan ni dulu. Fauzi Al-Farisi Pablo dan yang Safi'ah. Terima kasih banyak. Muhammad Zul Qasim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan Syekh Rozana Liza Ahmad Tarmidi. Terima kasih. Mahani Masirun. Alhamdulillah kecukupan dan mensyukuri. Terima kasih. Adiba Azmi. Zaim Ahmad Saleh. Terima kasih. Mak Usul Salam Maghrib. USD dan semua sahabat-sahabat Taman Syukur malam ini. Dan sahabat tim kuliah Subuh Samsul Debat. Semoga sentiasa dirahmati dan dilindungi segala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Abu Hasan Ali. Mahadi Muhsin. Terima kasih banyak. Mazilah ila Ustaz. Apa maksud astaghfirullahalazim? Apa tu? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah kan? Maknanya kita ni minta ampun dengan Allah Subhanahu taala. Kita tu sebab kita istighfar. Tapi jangan sebut astaga pula. Kan astaga tak ada makna, kan? Jadi Sofian Ulkaya tak ada makna je lah kau ni kan. Siti Nur Hashimah Hashim, terima kasih banyak. YBIM bagi ingin menderma sila layari di YBIM. Bisna Asnina, terima kasih. Fatih Ramli, syukur dan salat lebih bahagia insyaAllah. Happy Naj, Mastura Ibrahim, terima kasih banyak. Airin Muhammad. Ustaz, bagaimana nak menzahirkan syukur kita itu? Menzahirkan syukur dengan kita bersedekah. Menzahirkan syukur dengan mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah SWT. Maknanya kita beribadah, tanda kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lebih pesat kita beribadah kepada Allah. Ruhaizat Ramli, Allahu Akbar, lain loading pula. Apa hal itu? Ujian dari Allah membuat kita lebih dekat dengannya. Muhammad Ridwan bin Zainal, terima kasih. Rose Cookies, Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak. Mazilah. Ustaz, apa maksud astaghfirullah? Tak ada makna tu. Dia mesti astaghfirullahalazim. Terima kasih mah. Lina Pardi, Lina, Alhamdulillah. Bersyukur sangat anugerahnya Allah kurniakan sama ini. Nur Syazwani, semoga pandemik yang ada di Malaysia dapat ditangani. Salam dari Singapura. Terima kasih. Bagaimana keadaan di Singapura? Agaknya bertambah baik atau macam mana? Kalau boleh dapat kongsilah. Mujahid Fahmi, Fauzah Ibrahim, terima kasih banyak. Syarifah Husin, Waalaikumsalam.
Cik Azal Hasan, terima kasih. Hafizah Abdul Razak, perkongsian yang mendalam daripada Ustaz. Walaupun dalam masa yang singkat. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Zaid Ahmad nak tanya Ustaz, orang tak solat saya bersyukur kerana rezeki melimpah ruah. Ya. Nak tanya Ustaz, orang tak solat sentiasa bersyukur kerana rezeki melimpah ruah. Tak. Itu sebabnya syukur tu mesti disertakan yang ketiga tadi apa? Tindak tanduk dan perangai kita. Ingat tak? Imam Ghazali kata, pertama dengan mulut, kedua dengan hati, ketiga tindak tanduk perangai kita. Kita jaga tak solat kita. Kalau tak solat, mana sama dengan orang tak bersyukur walaupun kita sebut kat mulut. Dan yang keempat, melihara nikmat supaya tidak rosak kan? Yang ketiga tu tadi, tindak tanduk. Tu sebab kita kena buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Ya? Muhammad Hasri Sazali, terima kasih banyak. YBM, bantulah kami membela nasihat asnah tercicir seluruh Malaysia. InsyaAllah. Dan saya yakin pendengar-pendengar kita malam ni akan menyertainya. Terima kasih banyak. Muhammad Najwan, Alhamdulillah. Kawi Roza daripada Brunei Darussalam, terima kasih banyak atas sokongan daripada dulu tanpa henti. Saya ingat lagi. Zalina Razani, Hafizah Hasni, Ismail, terima kasih. Nantikan kemunculan e-bulletin suara asnah pada 26 Oktober 2020. Kemunculan e-bulletin Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Izzati Zainal, Sanubariku, Azliana Yana, suka ayat ni, senyum walaupun terluka. Betul lah, itulah tanda orang yang kuat jiwanya, bersyukur kepada Allah SWT. Sheila Basri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat, bahagia dan dipermudahkan dalam segala urusan di dunia dan di akhirat. Amin. Nur Hayati Muhammad Muhdin Afandi Ali are watching. Terima kasih banyak. Umi Madihah, Alhamdulillah, terima kasih atas segala perkongsian, insyaAllah. Kawi Roza, thank you Tuan Syekh Ilmu, sama-sama. Nabila Hamzah, terima kasih banyak kerana menyaksikan. Nur Siti Asmah Ruslan Hasmah, Nur Azwida Abdul Samad, terima kasih banyak. Rusmawati Suima, terima kasih Ustaz. Syasha Nur Syafiqah, sama-sama. Terima kasih banyak. Syamsiah Osman, sama-sama. Nur Zanah Zainani Hussein, terima kasih kerana menyaksikan program malam ini. Zulkifli Yaakob, Alhamdulillah, Takmis Ilmu Ustaz, terima kasih banyak atas sokongan. Saya terharu sangat-sangat. Nora Aisyah Ismail, Rozina Ismail, Gaya Osman, terima kasih banyak. Mazlailah Ustaz, apa maksud? Tak habis lagi. Ni nak sabut betul-betul. Jangan cakap perkataan tak ada mana, takut dibimbangi bawa maksud-maksud yang lain yang tidak baik. Disebut semua menonton untuk share kuliah online ini kepada rakan-rakan Facebook kita yang lain. Semoga semua beroleh manfaat darinya, insya-Allah. Aina Amira Ustaz, macam mana nak pupuk diri supaya senantiasa yakin dengan Allah? Nak pupuk diri kita yakin dengan Allah adalah dengan cara terus mengambil ibadah, fokus dengan ibadah dan sentiasa melihat apa juga yang ada di dalam alam semesta ini semuanya milik Allah. Dan tentunya kalau Allah boleh mencipta alam semesta, apatah lagi untuk menggunakan apa yang kita inginkan. Sekejapan saja Allah Ta'ala boleh gunakan apa yang kita inginkan. Okay, Hidayah Hafizan Love, Hazrita Aziz, Abdul Wari, Abdul Aziz, terima kasih banyak. Umi Madihah, syukur dengan apa yang ada, terima kasih banyak. YBIM, terima kasih Ustaz, sama-sama. Faridah Yusuf, Sadiah Kak Edi, terima kasih. Mazilah Ilah, terima kasih banyak. Ning Emery, Hani Tahir, Alhamdulillah, terima kasih. Ida Hasninda, Waalaikumsalam. Lambat join hari ni, nanti kena balik. Oh, tak apa. Nanti boleh sentiasa boleh ulang tengok balik semula. Julia Maisarah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Yuko, Assalamualaikum, terima kasih Ustaz. Dalam perkongsian ilmu malam ini, sama-sama, insyaAllah, mana boleh saya tolong, mana boleh kita kongsi. Bukan nak tunjuk pandai, tapi nak share. Okay. Firdaus Zulaili, sayang Ustaz, kau ni tak habis-habis. Betul dia sayang, nyampah pula dan kan. Yalah, makasih lah kau sayang kat dan tu. Isyamuddin Seri Pagi, soalan Ustaz, kenapa orang diuji akan kata orang lain tak pernah faham perasaan mereka? Biasalah. Kan? Sebab setiap orang menghadapi ujian dalam keadaan yang berbeza. Cara penerimaan juga berbeza. Ada orang menghadapi masalah yang kecil, itu besar. Ada orang menghadapi masalah yang besar pada kita, kecil. Kerana mereka sudah biasa menghadapinya. Setiap orang lain-lain, tuan-tuan dan puan sekalian. Itu sebabnya orang yang diuji kata orang lain tak pernah faham perasaan, itu biasa. Tetapi kena ingat, orang lain yang menasihatkan kita tu satu peringatan untuk mengingatkan kita supaya sabar. Dan kita kena ambil dan bersyukurlah bila ada orang mengingatkan kita tentang kesyukuran dan kesabaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, transit niaga perkongsian yang baik. Terima kasih banyak. Bagi link Min, senang, pinkan kat komen. Dia minta bagi link lah. ybimorg.my/derma. Jadi insyaAllah kita akan cuba sharekan link ni nanti ya. Aziz Hamzah Aziz, syukur dengan apa yang ada. Ada juga yang dah cukup harta tapi tak cukup-cukup. Macam mana tu Ustaz? Ni makna bangsa bobal. Bobal atau ni sembilan sebut sebagai mada. Kan? Dah ada nikmat tapi tak nak syukur. Tetap juga baca apa yang dia tak ada. Tu yang pening kepala tu. Kan? Jadi syukurlah dengan apa yang ada. Malahan apa yang kita ada ni. Ramai orang nak tapi tak dapat. Tapi kita dah ada.
Zulhelmi, Suhaimi, Izwan Haziq, Ella Fatihah, Ifan, masih banyak. Suhaili Sali, salam Ustaz rakan semua. Boy Jangkang, Waalaikumsalam. Lina Daud, masih. Suzana Amiruddin, Syarah Husin, Zimah Saad, Zulina Abdullah, Mazilah Ilah, Salmah Syah, Mazilah Ilah, masih banyak. Azmi Husin, Nafas Abdul Hamid, Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Rosmawati, terima kasih. Sagina Muhammad Yusof, Dayang Safia Sulaiman. Kuliah subuh tak ada ke Ustaz? InsyaAllah dalam masa terdekat kita akan umumkan kalau ada kuliah subuh, insyaAllah. Azril Syahim, apa benda tu? Betul lah tu, saya pada tadi tak faham apa benda yang nak dikongsikan, tapi minta maaf banyak ya. Sebab senang kalau apa, Astaghfirullahalazim baru ada makna. Yang lain tu tak pun yang rapik tak tahulah. Kadang mungkin orang salah type kot. Fuan Barudin, terima kasih Ustaz atas malam ni. Sama-sama. Saripah binti Sarip, salam dari Singapura. Terima kasih sahabat daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Riyadh, daripada UK, Leeds, itu, dan juga sahabat kita daripada Chicago, US. Terima kasih banyak atas sokongan dan dorongan semua. Yusna Riza Hashim, Sinta Yusuf, terima kasih banyak. Abi Manja, Waalaikumsalam. Muhammad Rusli, Hanisha, terima kasih. Johari Jess, terima kasih banyak. Ina Lina Andy, Orchid Pink, Kamrul Zaman, Hasan, Hasli Hasan, Khatijah Ahmad, Noli Zaini, Hanifah Sulaiman. Ustaz dah baca ke komen ke belum? Saya doakan semoga Ustaz sihat walafiat dan terus memberi kuliah. Terima kasih Hanifah Sulaiman, terima kasih banyak. Nur Aina Natasha dan Tati Syam, terima kasih banyak. Syed Muiz, steady Ustaz, sama. Terima kasih banyak. Siti Rahayah Zakaria. Jebat derhaka pun tengok malam ni. Steady lah jebat. Nurul Haniza Abdullah, Waalaikumsalam, dari Mukah Sarawak. Terima kasih daripada Mukah pun menyaksikan program malam ini. Saya tengok ceramah Ustaz Samir Kojo, Norman Roslan, selamat bertugas. Teruskan beri komitmen, bertugas dengan sesungguhnya. Saya temankan anda setakat yang boleh ni malam ni, insyaAllah. Pak Long Manan, terima kasih. Nur Hisham dan Zahra Yusuf, terima kasih banyak. Hartini Zahari, Alhamdulillah. Kita akan lebih rasa syukur melihat kesusahan orang lain. YBIM jemput semua penonton untuk follow FB di Facebook YBIM Malaysia untuk lihat aktiviti membantu asnaf yang dilaksanakan setiap hari. Tam Suilian, thanks. Xie. 我们都是家人，祝你成功啊！cakap Cina pula aku dah. Said Muiz, Ulu Francis, clear Ustaz, terima kasih banyak. Azmad Wahid, Tiatiri Surandran, thank you very much for watching. Okay. Eva Salim, terima kasih banyak atas perkongsian. Saya ilmu yang sangat bermakna membuat saya erti syukur dan kehidupan setelah banyak ujian dari Allah. Semoga saya redha tiba ujian. InsyaAllah semua ketuh kuat untuk menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan PKP ni memang baik ada ceramah online, insyaAllah. Azman Wahid, Waalaikumsalam warahmatullahi. Tenang bro, terima kasih banyak. Benjingga, Waalaikumsalam. Izwan Haziq, Rohaizat Ramli, tak macam nak tenangkan hati dengan orang yang membuat kita rasa terhina. Sampai hari ini rasa marah sangat ke orang tu, tapi kita berdiam je, tak nak cakap apa-apa dengan dia. Beginilah, janganlah kita putuskan silaturahim. Mana yang dia buat tu, biarlah dia dengan Allah Ta'ala. Ingat apa yang Nabi pesan, bencikanlah perbuatannya itu, tapi jangan bencikan orangnya. Okay? Anjang, biji sedang bertugas sampai tengok live ilmu sampaikan. Terima kasih Anjang. Muhammad Fauzi, Razmi Khalid, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semua. Cahaya Suruhan Izan, salam dari Sempurna. Terima kasih banyak. Hati-hati di Sabah, sahabat-sahabat di Sabah, banyakkan duduk di rumah, jangan keluar kalau tak ada urusan. Kes di Sabah sangat tinggi sekarang ni, jadi tolong jaga-jaga ya. Hasnizam Zakaria, Zulfadi Abdullah, Rinafi, Xiao Wei Wong dan Azizah Johab. Xiao Wei Wong, thanks. Sia-sia. Happy Naniatuk Lala Majnun. Assalamualaikum, apa khabar Ustaz? Saya dari Singapura. Baik, Alhamdulillah, terima kasih seperti biasa. Laju baca tak ada break. Alhamdulillah, semoga Ustaz dan tim sihat. Memanglah konon laju. Kita masuk tak panjang tuan-tuan. Mariam Syarbaini, Mekti Kelate, dapat chat tapat dengan ceramah Ustaz. Terima kasih banyak. Firdaus Zulaili, Zulkifli Yaakob terbaik. Murni Abdul Razak, terima kasih banyak. Azura Tasha. Laju je Ustaz baca, memang laju. Nanti kan ada satu live lagi kan. Sampai Osman, Brunei dekat mana ya? Brunei hujan tapi tak clear. Tapi clear, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Muhammad Rizwan, terima kasih banyak. Naliza Kamul Zaman, Nur Aswani, Hamdan, Mahani Masirun, Siti Junita Hamdan, Man Bibi Kawilah Nawawi. Kawi Roza ada tak? Ada. Bonda Eton, Haziq Zamaruddin, Ninda Anis, Lina Ali, Nurul Syazwani. Terima kasih banyak. Biar dengan macam sementara tunggu solat isyak kat sini. Kau sini alhamdulillah Ustaz semakin terkawal, tapi kita masih lagi belum menang sehingga COVID ini diangkat. Betul. Maknanya di Singapura pun dah semakin okey. Kita kena kontrol lagi Singapura bagus, semua baik. Terima kasih. Singapura teruskan disiplin kita. Jaga mulut, hati, tindak tanduk, betul.
Ni saya dah kongsikan tadi. Umi Madihah, Hasma Hussein, Suacik, terima kasih banyak. Kawi Roza, syukron tuan. Sama-sama hati ni Zahari, Lovella Francisco, Jamilah Abdul Kadir, Naimah Ahmad, Singapura baik-baik saja alhamdulillah. Azura Osman, bagaimana kedudukan statistik kes di Singapura? Covid dah kosong dah. Dah clear ke belum? Kena nak tanya je. Azura Osman, kalau boleh kita kongsikan. Singapura semakin baik alhamdulillah. Nofatihah Razak, Assalamualaikum salam. Hamdan, Ustaz nak pakai driver tak? Rasa bersyukur kalau dapat bekerja sama dengan Ustaz. Boleh belajar sama Ustaz, pergi syurga balik air. Terima kasih Hamdan. InsyaAllah kalau ada kekosongan Ustaz, saya beritahulah. Min PB, Alhamdulillah Parik Bunta clear. Alhamdulillah Aceh, Waalaikumsalam. Fazilah Muhammad, terima kasih banyak. Suzana Abu Bakar, Waalaikumsalam. Nuazlina Noin, terima kasih. Nushila Muhammad Ghazani, Alam Muhammad. Ustaz, kita selalu minta jangan beritahu kalau nak derma. Tapi kalau derma, tiba-tiba orang tanya siapa yang derma, takkan kita tak nak cakap kita? Bolehkah kita berbohong? Kata tak tahu. Macam ni, dalam hal ini kita sumbang-sumbang lah. Kalau kita bagi bukan niat nak sombong, sebab kita nak dapatkan kepastian. Orang tu minta maklumat kita sebab dia nak keluarkan resit mungkin. So tak payah kita risau-risau. Orang nak tu kita tahu je lah. Dan kita merahsiakan tu. Kalau kita tak nak, kita senyap lah. Tak payahlah jawab apa-apa kalau kita nak merahsiakan. Hamidah Zainal, terima kasih banyak. Ni Hamidah Zainal, Waalaikumsalam Ustaz, salam dari Leeds. Terima kasih daripada jauh. Sekarang Leeds siang kot La Majnun, Nur Fatihah Raza, Ana Rohaz, Josephine Chong Proton. I'm so grateful. We are lucky to have you with us now. You're welcome, Josephine. Thanks for supporting us. Ya, Nora Yati, terima kasih. Mazlino Daud. Terima kasih banyak. Lili, Mazlino Daud. Lino. Terima kasih banyak. From Lipis with Iman, Ustaz. Mudah-mudahan. Haliza Barudin, Azizah, Muhammad Zulfifi, Faris Tak Gaming, Jude, Eza Zaliza, Fazli Abdullah, terima kasih. Muhammad Adli, Nur Maiz, Mazlan. Kan Dan pun saya Ustaz masuk ngandung lagi, tengok dulu Ustaz sampai dah nak bersalin kau belum ni. Fazilah Ilah, terima kasih banyak. Azni Zam Zakaria, tengok sambil mancing udang galah kat Sungai Timun nah Ustaz. Wah lagi hana tu, kata pek udang ulu sikit kan. Hantar ke pejabat ni. Alif Ramli, balik mana lah ni Ustaz? Sombat lah, mana lah lagi. Nabilah Nawawi, kami semua sayang SSD. Terima kasih banyak, doa yang baik-baik ya. Waalaikumsalam, terima kasih. Lela Majnun, Hamimi Daud, terima kasih banyak. Terima kasih banyak semua. Ni saya baca ni mana. Bagaimana kalau kita bersyukur hanya di mulut tapi hati tak sampai perasaan syukur tu? Apa yang boleh kita lakukan? Bawa lah baik hati. Kan? Bawa baik hati. Kau tidak kan? Jadilah kita tak bersyukur dalam hati belagak sebenarnya kan? Tu tak nak tu. Azmi Abdul Aziz, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih ikhlas tapi jauh dari Sabah. Terima kasih Puan Syafariah Syaf Jamaliah, terima kasih banyak. Khairul Lucinina, Zulkifli Abdullah, salam dari Kuching Sarawak. Zulkifli Abdullah, terima kasih banyak. Nadia dah, Rudi Irwan, Assalamualaikum. Banyak nak baca nama tu, Dahago tu. Macam mana pun tahniah. Terima kasih Ustaz untuk sesi online kuliah ni. Sama-sama. Haris Iskandar pun menyaksikan ni. Terima kasih Abang Haris. Steady lah. Ruhaizah Ismail, Khairul Jadina, terima kasih banyak. Farid Johari, Ustaz kadang cemburu tengok rezeki orang lain. Tak payah cemburu, rezeki kita. Rezeki tak pernah salah alamat. Rezeki untuk kita pun ada. Ayang Sagittarius, Ustaz sekecil apa perkara dikira kita mendahaka kepada ibu bapa kita? Thank Ustaz saja nak bagi anak dengar ni. Kita bunyi sikit pun kat mak kita pun dahaka dah. Menjawab menyakitkan hati mak kita derhaka. Amen. Kan? Jaga tu. Nur Afizah, terima kasih. Dan Rudi Disoza dan Isyak sambung tonton, terima kasih banyak. Khalifah Abdul Hamid, Waalaikumsalam. Syahriza Syahri, dugaan beri pada saya terima dengan redha demi syurganya. Terbaik. Waalaikumsalam Abang Haris Iskandar, terima kasih banyak kerana sudi menyaksikan pada malam ini. Jet Hijau, Nur Ain, Siti Zaliha, Nur Hayati. Oh ramai pula komen malam ni. Saya baca mana yang sampai tu, kata sampai kesimpulan kan. Siti Junita Hamdan, bencikanlah perbuatan itu tapi jangan bencikan orangnya. Zurida Zamzuri, Ruhaizat, terbaik Ustaz cakap Cina. Atikah Hazin, Amba Orang Pasir Mah. Dan Syekh Ustaz, terima kasih banyak. Muhammad Burhanuddin, Nabilah Nawawi. Solat dululah SSD, izin keluar ya. Okey, teruskan. Solat dulu. Suka sangat macam Samsul Debat ni. Best. Hamidah Hamid, terima kasih banyak. Bila nak turun Sungai Petani ke Penang? Sungai Petani ke Penang? Lama tak tengok ceramah Ustaz depan-depan, insyaAllah. Tak lama lagi Apa pun, semua mainkan peranan masing-masing. Kita turunkan statistik yang sedang mengganggu negara kita sekarang ini.
Kemudian ucap syukur apa yang dapat dibuat sampai tak ada syukur, perbuatan kita, solat, kita puasa, kita mengaji, beribadah kepada Allah. InsyaAllah. Best lah Ustaz. Apa yang best best ceramah lah kot. Macam kita tak tahu pasal curangnya orang lain dengan pasangan masing-masing, tapi sikit pun tak ada rasa malu pada orang yang tahu pasal mereka, malahan masih diteruskan. Allah, ni so personal ni kan. Jadi macam ni lah. Kalau kita tahu pasal tu, doakanlah. Mudah-mudahan dia elakkan daripada kecurangan. Mudah-mudahan semua buat dengan cara yang baik. Mudah-mudahan dibantu oleh Allah SWT untuk membuat satu perkara tu buat dalam keadaan yang baik. Jadi benda yang dosa tetap dosa kan. Benda yang salah tetap salah. Jadi buatlah cara yang paling baik. Bicara kata Ustaz, potong kuku jangan potong jari. Betul? Benci perangai tapi jangan benci orangnya. Tepat sekali. Saya masih tak boleh maafkan orang yang hina saya selama ni. Dah bertahun saya tak tegur ni. Saya masih tak boleh tengok muka dia. Dan tak boleh nak lupakan apa yang pernah hina saya. Tapi setiap malam saya berdoa untuk maafkan semua orang yang pernah hina saya. Saya boleh tengok muka dia jadi tak boleh nak maafkan. Macam mana Ustaz? Ingat, Nabi kena lagi teruk daripada kita. Nabi, jangan kita jadi muflis tuan. Jangan kita jadi rugi bila kita tak maafkan orang. Nabi sendiri dihina. Nabi sendiri dicerca. Malahan Nabi solat. Bini Abu Jahal, bini Abu Lahab letakkan isi perut unta kat belakang dia. Tetapi, walau macam mana penghinaan sekalipun, Nabi dapat. Penduduk Taif baling batu lagi. Bukan hina, maki. Siap baling batu sampai berdarah-darah. Tapi Nabi tetap tak nak balas dekat orang tu. Apa Nabi kata? Nabi kata, barangkali mereka tidak beriman pada Allah dan pada aku. Tapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman kepada Allah dan kepada aku. Jadi ingat, Nabi kena lagi teruk pada kita. Ini kan pula kita. Ya? Sebab banyak. Tuhan, mungkin Tuhan akan balas yang lebih baik untuk kita atas kesabaran kita. Mohon diri dari kuliah. Terima kasih banyak. Jadi itu saja tuan-tuan dan sekalian. Terima kasih atas komen-komen. Ayu, Sarah, terima kasih banyak. Saya tak sempat nak baca semua. InsyaAllah ada satu lagi kuliah live nanti. Ustaz, SD time komen. Saya ni sampai ke Ustaz sebenarnya dah berderek komen kat bawah ni. Apa-apa pun terbaik Ustaz. Yalah, jadi saya tak boleh nak baca semua. Jadi sebab masa dah time, saya nak buat kesimpulan sikit. Jadi kesimpulannya tuan-tuan sekalian, itulah dia kenapa kita perlu bersyukur. Iaitu yang saya sebut tadi. Yang pertama, kita perlu kerana nikmat Allah yang tidak terhingga. Yang keduanya, kelapangan akan timbul di hati kita di sebalik perasaan syukur kita. Kita rasa tenang, rasa tenteram. Ketiga, janji Allah tentang orang-orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Begitu juga terhindar dari keserakahan, ketamakan, dan begitu juga bersyukur akan membuat hidup kita bahagia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka itulah alasan mengapa kita harus bersyukur. Semua orang mempunyai rezeki dan juga kurniaan daripada Allah masing-masing. Maka semua orang yang mempunyai rezeki masing-masing, maka begitulah juga kita mempunyai masalah masing-masing. Oleh kerana itu, tidak perlu menjadikan orang lain sebagai kayu ukur kebahagiaan kita. Kerana sesungguhnya, kebahagiaan juga hasil daripada keupayaan kita di dalam bersyukur. Jadi rasa cukup setakat itu tuan-tuan dan puan sekalian. Teruskan menyumbang kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia dengan melayari laman web ybim.org.my/derma. Sumbangan, ikut keinginan kita, ikutlah kekuatan hati kita untuk menyumbang. Dan begitu juga saya nak umumkan juga, siapa nak dapatkan t-shirt Maulidur Rasul, t-shirt Maulidur Rasul special edition daripada Syamsul Debat, bolehlah tengok post-post yang sebelum ini, ada kita iklankan tentang t-shirt Maulidur Rasul. Jadi boleh order segera, insya-Allah. Dah banyak order yang masuk, insya-Allah kita akan postkan. Mudah-mudahan anda boleh pakai sebulan, dalam tempoh sebulan bulan Maulidur Rasul ni, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Apa-apa pun sekali lagi saya ingatkan, kita mesti bersyukur. Kalau kita tak bersyukur, dibimbangi kita jadi manusia yang sangat rugi. Saya ucapkan terima kasih banyak, insya-Allah. Sungguhnya terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia, terutamanya Datuk Rosli yang memberikan kekuatan nasihat kepada saya untuk teruskan perjuangan kita untuk sama-sama berdakwah dan juga sama-sama untuk memastikan perjuangan untuk membela golongan yang susah, golongan asnaf ini akan dapat kita teruskan daripada masa ke semasa. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.